وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk dapat kita bersua di dalam majlis ilmu, perkongsian ilmu pada pagi ini. Dan terima kasih kepada pihak SPAQ yang meneruskan program perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat ini, insya-Allah. Jadi insya-Allah pagi ini kita teruskan lagi pengajian tauhid daripada kitab Al-Fiqhul Akbar ni, dan insya-Allah pagi ini kita sambung perbincangan melihat topik berkenaan dengan melihat Allah di akhirat. Baru-baru ni kita sempat sedikit sahaja. Jadi saya rasa saya akan mulakan semula berkenaan dengan topik ini. Melihat Allah di akhirat. Wallahu ta'ala yura fil akhirati wa yarahu al-mu'minuna wa hum fil jannati bi'a'yuni ru'usihim bila tashbihin wala kayfiyatin wala yakunu bainahu wa bain khalqihi masafatun. Allah Jalla Jalaluhu dapat dilihat di akhirat, dan orang-orang beriman dapat melihat Allah Jalla Jalaluhu sedang mereka berada dalam syurga dengan mata kepala mereka, tanpa tashbih, tanpa kaifiat, dan tanpa ada jarak antara mereka dan makhluknya. Huraian, kata Imam At-Tahawi, melihat Allah pada hari kiamat bagi ahli syurga adalah benar, tanpa meliputi dan tanpa kaifiat yang diketahui, seperti yang difirmankan di dalam Al-Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari akhirat itu muka orang-orang beriman berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Maksud ru'yah adalah orang beriman dalam syurga dapat melihat Allah di akhirat mengikut apa yang dikehendaki Allah dan mengikut ilmunya. Setiap hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung perkara ini adalah mengikut apa yang dimaksudkan oleh baginda, dan kita tidak masuk campur dalam perkara ini dengan takwilan menggunakan akal fikiran mereka dan bukan dengan memikirkan dengan hawa nafsu kita. Sesungguhnya tidak selamat agama melainkan dengan menyerahkan tafsiran tersebut kepada Allah dan Rasulnya, di samping mengembalikan pengetahuan tentang perkara yang menjadi kesamaran kepada yang mengetahuinya. Jadi kita sambung perbincangan berkenaan dengan topik melihat Allah di akhirat. Jadi di dalam buku ini disebutkan berkenaan dengan mana Imam Abu Hanifah mengemukakan tentang persoalan antara perkara yang mesti diimani oleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah keimanan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala boleh dilihat di akhirat, dan pasti akan dilihat oleh penghuni syurga, kerana ia sabit berdasarkan kepada Al-Quran dan juga berdasarkan kepada hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam buku yang kita baca ni, Imam Abu Hanifah menyebutkan bahawasanya dapat dilihat di akhirat, dan orang mukmin melihatnya dengan mata kepala mereka. Maknanya melihat dengan mata.
Mana bukan dalam bentuk bayangan di dalam fikiran, bukan dalam bentuk didatangkan khayalan di dalam fikiran, bukan dalam bentuk mimpi dan seumpamanya, bukan. Tetapi dilihat dalam keadaan sedar dengan mata kepala. Tanpa tashbih, tanpa menyerupakan dengan makhluk, menyerupakan penglihatan itu sebagaimana melihat makhluk. Tanpa kaifiat, tidak diketahui bagaimana kaifiatnya, macam mana cara nak melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan juga tidak ada jarak, tidak ada pemisah di antara Allah dan makhluknya. Ini yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian di dalam huraian kepada kitab Imam Abu Hanifah ini pensyarah mengemukakan ayat Al-Quran di dalam surah Al-Qiyamah yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Yaitu firman Allah Ta'ala, wujuhun yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, yaitu pada hari kiamat, memandang kepada wajah Tuhannya. Yaitu berseri-seri wajah orang-orang yang beriman, yang merupakan ahli syurga, kerana dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat beberapa hadis yang menjelaskan perkara tersebut. InsyaAllah saya akan kongsikan beberapa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perkara ini. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, iaitu daripada Jarir bin Abdullah Al-Bajali, katanya, kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda melihat ke arah bulan pada malam purnama, lalu bersabda, sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu sebagaimana kamu melihat bulan ini, tidak bersesak-sesak di dalam melihatnya. Jika kamu mampu untuk tidak dikalahkan hingga meninggalkan sembahyang sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam, maka lakukanlah. Kemudian baginda membaca, bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu terutama sebelum terbit matahari dan sebelum matahari terbenam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cuma ayat ini qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa qabla al-ghurub, yang ada dalam surah Al-Qaf, tapi dalam surah Qaf qabla al-ghurub, dalam surah Al-Isra qabla ghurubiha, ada beza ayat. Baik. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW jelaskan bahawasanya Nabi sebut kepada sahabat, kepada Jarir bin Abdullah, kamu akan dapat melihat Tuhan kamu, dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak bersesak-sesak di dalam melihatnya. Jadi makna tengok tu sebagaimana tengok bulan ini. Sebagaimana tengok bulan itu bukan mentashbihkan Allah dengan bulan. Bukan menyerupakan Allah dengan bulan. Tidak. Mana bukan menyerupakan seolah-olah kamu melihat bulan ini, maknanya tengok Allah, tengok ke atas begitulah.
Tengok Allah maknanya depan lah, seperti tengok bulan ke? Seperti bulan ke? Tidak. Tashbih di sini, perumpamaan di sini bukan mengumpamakan Allah dengan bulan, bukan. Tetapi tashbih di sini, perumpamaan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menyerupakan keadaan kita insya-Allah ahli syurga di akhirat besok melihat Allah Taala sebagaimana melihat bulan tanpa bersesak-sesak, tanpa bergebuk-gebuk di dalam melihat bulan. Dan melihat itu dengan mata kepala. Tu bukan kata melihat tu dengan seperti yang saya sebutkan tadi, bukan. Tapi melihat dengan mata kepala. Tu lepas tu tidak bergebuk-gebuk, tidak kata sehingga marah kepada orang lain, tekan orang lain, duduk, aku tak tengok, tak nampak, tidak. Tapi boleh melihat dengan tenang tanpa bersesak-sesak. Jadi itu tashbih yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beri peringatan supaya jangan sesekali mensia-siakan, jangan sesekali dilalaikan daripada menjaga sembahyang asar dan juga subuh. Baik. Jadi itu hadis yang pertama berkenaan dengan dalil bahawasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat di akhirat besok. Dari segi kaifiat melihat Allah macam mana, yang itu tidak dinyatakan dan kita tak tahu dan kita tidak boleh membahaskan kaifiatnya. Cuma di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sebut kaifiat di sini, kaifiat kita, keadaan kita, bukan keadaan Allah. Keadaan kita melihat Allah Ta'ala tanpa berebut, tanpa bersesak-sesak, tanpa nak bergaduh-gaduh, kerana untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian di dalam hadis yang lain, saya kongsikan hadis itu. Lagi. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim. Dapat sama-sama itu kita baca. An Suhaib an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannati al-jannata qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala turidu syai'an azidukum fayaqulun alam tubyad tubayyid wujuhana alam tudkhilna al-jannata wa tunajjina minan nari qala fayakshifu al-hijaba fama u'fu syai'an ahabba ilayhim minan nadhar ila rabbihim azza wa jalla. Hadatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد وزاد ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Daripada Suhaib, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, bila ahli syurga memasuki syurga, baginda berkata, Allah tabaraka wa ta'ala bertanya, kamu inginkan sesuatu yang aku akan tambahkan untuk kamu? Mereka menjawab, bukankah telah diserikan? Bukankah engkau telah menyerikan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam syurga dan menyelamatkan kami dari neraka? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu Allah menyingkapkan hijab, maka tidak diberikan sesuatu yang lebih disukai di sisi mereka daripada memandang Tuhan mereka Azza wa Jalla.
Kemudian baginda membaca ayat ini bermaksud untuk orang-orang yang berusaha menjadikan amalnya baik, dikurniakan segala kebaikan serta tambahan yang mulia. Hadis riwayat Muslim. Baik. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW jelaskan bila mana ahli syurga masuk ke dalam syurga, Allah Ta'ala tanya, nak lagi ke sesuatu yang aku nak tambahkan kepada kamu? Jadi ahli syurga kata, banyak dah ni. Engkau telah menyerikan wajah kami. Engkau telah memasukkan kami ke dalam syurga. Menyelamatkan kami daripada neraka. Allah Ta'ala singkapkan hijab. Bila disingkapkan hijab, maka jelaslah maka ahli syurga dapat memandang kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada sesuatu yang diberikan yang lebih disukai oleh ahli syurga yang diberikan kepada mereka di dalam syurga daripada memandang kepada Allah Azza wa Jalla. Mana itu adalah merupakan nikmat yang paling besar di dalam syurga. Nikmat yang paling besar iaitu diberikan peluang untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam syurga. Jadi mana? Ini salah satu daripada nikmat syurga yang besar. Kemudian Nabi SAW baca ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, kepada orang yang melakukan kebaikan di atas dunia, melakukan amal-amal soleh di atas dunia, Allah Ta'ala berikan kepada dia kebaikan dan Allah Ta'ala tambahkan lagi kebaikan kepada mereka. Dan tambahan kebaikan ini ditafsirkan oleh mufassirin ahli-ahli tafsir sebagai melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkapkan hijab. Apakah bentuk hijab? Apakah hijab? Hijab yang menghijab antara seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghijab antara nabi-nabi alaihi wassalam, antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dahulu. Jadi kalau kita lihat kepada hadis yang lain, dijelaskan hijab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah cahaya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nanti saya kongsikan dahulu. Ya. Allah dalam kerabat sejauh sikit saja, sejauh mata memandang. Baik. An Abi Musa qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 5 kalimatin فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية أبي بكر النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. Daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam kalangan kami mengemukakan 5 kalimah dengan sabdanya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak tidur dan tidak sepatutnya dia tidur. Dia menurunkan neraca dan mengangkatnya. Diangkat kepadanya amalan malam sebelum amalan siang dan amalan siang sebelum amalan malam. Hijabnya adalah cahaya. Di dalam riwayat Abi Bakr, hijabnya adalah api. Jika dia menyingkapnya, pasti keagungan wajahnya akan membakar
segala makhluknya sejauh mata memandang. Jadi mana ini di atas dunia. Di atas dunia Allah Subhanahu wa taala tidak menyingkap hijab tersebut. Sebab apa? Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ni, jika Allah menyingkapkan hijab tersebut pasti pasti wajah Allah taala. Wajah macam mana tu? Yang tu kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sini disebutkan keagungan wajahnya. Cuma bagi mana ulama khalaf, Asy'ariyah dan Maturidiyah, mana mereka mentakwilkan dengan takwilan yang sesuai dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Bagi setengah kalangan ulama, mereka tidak mentakwilkan dan menyerahkan hakikat yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti dia tidak sama dengan makhluk dan tidak boleh nak di mana fala tadribu lillahil amsal, nak diserupakan, nak dibuat perbandingan dengan mana-mana, dengan sesiapa, dengan mana-mana makhluk. Mana pasti keagungan wajahnya akan membakar segala makhluk sejauh mata memandang. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala tidak singkapkan hijab itu di dunia. Sebab itu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak bawa pula hadis tu. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala lalu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Atara rabbaka? Adakah engkau melihat Ara'aita rabbak? Apakah engkau melihat Tuhanmu?" Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "Nurun inni arahu." Cahaya, sesungguhnya aku melihatnya, melihat cahaya. Ataupun nuraniyun arahu, aku melihat dalam bentuk cahaya. Ataupun nurun anna arahu, cahaya bagaimana aku melihatnya. Ada 3 cara bacaan hadis tersebut. Dengan baris yang berbeza, tapi memberi makna yang sama, maknanya memberikan makna bahawasanya hijab Allah Subhanahu wa taala itu adalah cahaya yang mendindingi antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihi salam, juga dihijab ketika mana pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di Tur Sina, juga tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebaliknya didindingi, dihijab oleh api. Baik. Jadi pada di hari akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan buka hijab tersebut kepada ahli syurga, kepada orang-orang yang beriman. Di atas dunia sama sekali manusia sama sekali kita semua tidak akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berkenaan dengan Dajjal, dan Nabi-Nabi dahulu pun memberikan peringatan kepada umatnya berkenaan dengan Dajjal. Lalu selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yang ini saya tidak terjemah keseluruhan hadis, saya terjemah yang nak sahaja yang kita kehendaki di dalam hadis ini, iaitu berkenaan dengan tidak akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di atas dunia. Mana sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa Nabi hadis tu yang hadis tu panjang, dua hadis yang bawah tu, qala Az-Zuhri wa akhbarani Umar bin Thabit Al-Ansari annahu akhbarahu ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yawma idzin lin-nas wa huwa yahdhiruhum fitnatahu ta'lamuna annahu lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamuta wa innahu maktubun baina 'ainayhi kafara yaqra'uhu man kariha 'amalah. Sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada suatu hari kepada orang ramai ketika mengancam mereka tentang fitnahnya, iaitu fitnah Dajjal. Kamu mengetahui bahawa seseorang kamu tidak akan dapat melihat Tuhannya sehingga dia mati. Sesungguhnya tertulis antara dua matanya, kaf
istighfara. Orang yang tidak menyukai amalannya akan dapat membacanya. Jadi dalam hadis ini, mana hadis sebelum dia tu Nabi SAW cerita mana-mana cerita Nabi mengancam umat dia dengan Dajjal. Dan tidak ada mana-mana Nabi kecuali akan mengancam kaumnya dengan Dajjal. Nuh pun begitu juga. Cuma seterusnya, lepas pada itu Nabi SAW sebut dia buta sebelah dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak buta. Kemudian Nabi SAW jelaskan pula selepas daripada itu bahawasanya seseorang kamu tidak akan dapat melihat Tuhannya, tidak akan dapat melihat Allah sehingga dia mati. Maknanya kita di atas dunia, manusia sama sekali tidak akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala kecuali setelah kita meninggal dunia dan memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala, barulah boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun cerita Imam Ahmad melihat Allah dan sebagainya, cerita itu tidak bersabit kepada sumber yang sahih. Baik. Kemudian di dalam buku yang kita baca ni, maknanya maksud ru'yah orang beriman dalam syurga ni iaitu melihat Allah di akhirat mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah dan mengikut ilmu Allah Ta'ala. Yang ni kita ikut. Bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sedemikian, bila mana Nabi SAW sebut sedemikian, maka kita terima. Terima tanpa sebarang takwilan. Terima tanpa sebarang takwilan di sini iaitu tidak mentakwilkan. Tidak mentakwilkan macam mana boleh tengok Allah. Kalau boleh tengok Allah, maknanya Allah tu seperti makhluk lah. Bukankah Allah ni bukan makhluk? Nah, sedangkan perkara yang boleh dilihat, benda boleh dilihat ni makhluk. Kalau kata dilihat, maknanya yang dilihat ni benda duduk depan. Nah, jadi apakah Allah Ta'ala berada di depan pada ketika itu? Dah tengok Allah Ta'ala. Jadi sebab itu ada kalangan yang tidak menerima perkara ini, tidak beriman dengan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti golongan Mu'tazilah. Mana golongan Mu'tazilah menolak kebenaran, menolak keimanan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat. Mereka kata tak boleh. Sebab apa? Kalau kata boleh melihat, bermakna menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka cuba nak tashbihkan, serupakan Allah dengan makhluk, nak bayangkan bagaimana melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan makhluk. Sedangkan di dalam persoalan ini kita tidak boleh sama sekali nak serupakan. Seperti ayat yang saya bacakan tadi, fala tadribu lillahil amthal, jangan sekali-kali kamu buat perbandingan kepada Allah. Dan juga ayat satu lagi ayat yang penting berkenaan dengan persoalan ini, sakamithlihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh sama sekali nak takwilkan ataupun nak serupakan dalam bab penglihatan melihat Allah Ta'ala ini dengan mana-mana makhluk. Tak boleh. Tak boleh. Jalan selamat terima sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah, salaf dan juga khalaf terima perkara ini kerana ia sabit berdasarkan Al-Quran dan hadis tanpa mentakwilkan. Maknanya tanpa mentakwilkan dengan kata hak ni bayangan sahaja, hak ni dalam mimpi sahaja, tidak tengok betul-betul dengan mata. Tak. Terima dengan jelas bahawasanya boleh dilihat dengan mata. Tanpa memikirkan kaifiatnya, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagaimana kaifiatnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha mengetahui, lebih mengetahui kehendak dia, iaitu hamba-hambanya dapat melihatnya di hari akhirat kelak. Jadi benda yang kesamaran begini, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian kita masuk kepada topik seterusnya. Cuma topik seterusnya ni sekejap saya tersilap. Nak buat tambahan nota sementara. Iaitu topik seterusnya berkenaan dengan iman dan juga amal. Sekejap saya nak ambil dia punya
Siap dah. Silap tak buat. Ingatkan dah siap prepare, rupanya terlepas pandang. Baik. Okey, kita masuk kepada topik yang seterusnya. Tak dengar suara? Okey, dengar. Suara Ustaz jelas pada saya lah. Suara Ustaz memang jelas sebenarnya. Tapi bila ni, Ustaz, suara Ustaz dah tak clear dah. Ya ke? Tadi okey je. Tak Sekarang clear dah bunyi sekarang. macam jauh suara Ustaz. Nanti. Buat macam tadi Ustaz. Nak setting sikit. Buat semula. Setting semula. Okey. Masih lagi sama. Okey. Boleh? Tak. Oh, tak ada. Okey. Bolehkah? Saya tak dengar Ustaz. Kurang jelas. Okey Ustaz, jelas. Mungkin orang ada okey, boleh ke? setengah orang lah. Okey lah tu Ustaz boleh. Kalau jemaah kata jelas. Tak jadi pula. Terima kasih Ustaz. Okey, teruskan Ustaz. Silakan. Boleh. Ya. Silakan. Okey, boleh jelas? Ya. Jelas. Baik, okey. Kita sambung. Baik, kita sambung perbincangan seterusnya. Tajuk seterusnya iaitu pengertian iman dan Islam. Al-imanu wal-iqrar wat-tasdiq wa imanu ahli as-sama'i wal-ardi la yazidu wa la yanqusu min jihatil mu'mani biha wa yazidu wa yanqusu min jihatil yaqini wat-tasdiq wal mu'minuna mustawuna fil imani wat-tauhid mutafadiluna fil a'mal. Iman adalah pengakuan dan pembenaran. Iman penduduk langit dan bumi. Iman penduduk langit dan bumi tidak bertambah dan tidak berkurang dari sudut perkara yang diimani, tetapi bertambah dan berkurang dari sudut keyakinan dan pengakuan. Orang-orang beriman sama pada asal iman dan asas tauhid, tetapi berbeza-beza pada amalan. Huraian. Ikrar ialah mengakui dengan lisan. Manakala tasdiq pula membenarkan dengan hati. Membenarkan dengan hati bahawa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang esa, tiada sebarang sekutu baginya, bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan dan suci dari segala kekurangan dan keserupaan dengan makhluk. Pengakuan dan membenarkan segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan yang diutuskan Allah. Pengakuan tanpa membenarkan bukanlah iman. Kata-kata ini membantah dakwaan puak karamiyah yang mengatakan iman itu hanyalah ikrar sahaja. Allah berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Allah Jalla Jalaluhu menafikan ucapan mereka ini sebagai iman.
Jika iman itu hanya dengan pengakuan sahaja, tentulah semua orang munafik adalah orang yang beriman. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benarnya Rasul Allah. Dan Allah sememangnya mengetahui bahawa engkau ialah Rasulnya. Serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta. Bahawa dakwaan iman mereka itu dusta kerana tidak ada tasdik di dalam hati mereka. Demikian juga semata-mata ma'rifah. Tasdik mana membenarkan. Ma'rifah pengenalan. Atau kenal tidak menjadikan seseorang itu sebagai orang beriman. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kami berikan kitab itu mengetahui serta mengenalinya Nabi Muhammad dan kebenaran sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Al-Baqarah. Pengetahuan mereka itu sedikit pun tidak berguna pada iman mereka kerana tiada tasdik. Jadi kita masuk kepada topik perbincangan seterusnya, iaitu berkenaan dengan pengertian iman dan Islam. Berkenaan dengan Islam, iaitu selepas daripada ini akan disebutkan di dalam tajuk, dalam sub kepada tajuk ini. Yang itu kita akan buat selepas daripada ini. Baik. Jadi di dalam kitab ni mana Imam Abu Hanifah nak menjelaskan tentang iman itu sendiri, diakui. Mana seseorang itu diakui sebagai seorang beriman, apakah dengan semata-mata pengakuan dia saja, hati dia tidak terima, ataupun semata-mata hati dia terima tapi tak nak mengucap, tak nak akui, apakah begitu? Yang itu tidak beriman. Mana di sini yang nak dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah ialah seseorang itu diakui, diterima sebagai beriman bila mana hatinya membenarkan dan lidahnya menuturkan, mengucapkan lafaz-lafaz keimanan, lafaz-lafaz keimanan. Ta'arif iman itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama, ia gabungan daripada 3. Ta'arif iman ni. Saya kongsikan. Mana iman? Fal imanu lughatan. Iman dari segi bahasa. Iaitu at-tasdiqu, membenarkan. Itu dari segi bahasa. Itu mana iman. Wastilahan, dan dari segi istilah, iaitu istilah syarak. Qaulun bil lisan, ucapan dengan lidah. Wa tasdiqun bil jinan ataupun bil qalb, membenarkan dengan hati. Wa amalun bil arkan ataupun bil jawarih, dan amalan dengan anggota jawarih. Maknanya iman ni gabungan daripada 3 perkara ni, gabungan daripada 3 elemen ini, iaitu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, dan melakukan amalan yang menepati keimanan. Itu mana tak boleh menuturkan keimanan tapi buat amalan yang bercanggah dengan keimanan, yang itu tak boleh. Kemudian di dalam buku yang kita baca ni, mana Imam Abu Hanifah kata iman itu adalah pengakuan dan pembenaran. Maknanya membenarkan, mengaku dan membenarkan. Mengaku dengan lidah, membenarkan dengan hati. Kalau membenarkan sahaja dengan hati, terima seperti yang berlaku kepada beberapa kalangan ketika mana di zaman Nabi SAW sendiri, Abu Talib dan sebagainya. Dia terima dalam hati dia, tapi dia tak nak mengucap sebab apa? Di akhir hayat dia tak nak mengucap kalimah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Takut kaum dia kata Abu Talib itu diucap tu kerana anak saudara dia. Jadi mana dia terima dalam hati tapi dia tak nak ucapkan, maka tidak dikira sebagai seorang yang beriman. Kalau mengucap sahaja,
akui sahaja tapi hati tak nak terima, tak jadi juga. Itu munafik. Itu munafik. Kemudian Imam Abu Hanifah kata, yang ni saya sebut sepintas selalu, insya-Allah penjelasan dia akan ada lagi selepas daripada ini. Iman penduduk langit dan bumi tidak bertambah dan tidak berkurang dari sudut mukman bihi, dari sudut sesuatu yang diimani. Perkara yang diimani. Mana objek yang diimani. Perkara yang diimani adalah tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang perkara yang diimani adalah berkenaan dengan Allah, berkenaan dengan malaikat, berkenaan dengan hari kiamat, berkenaan dengan rasul-rasul, berkenaan dengan semualah. Rukun iman tu dan juga perkara-perkara yang diimani yang lain, termasuklah berkenaan dengan azab kubur, dan perkara-perkara yang lain. Jadi dari sudut perkara yang diimani, iman tidak boleh bertambah dan tidak boleh berkurang. Maknanya penduduk langit dan penduduk bumi, kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, dia tidak boleh berkurang dan tidak boleh berlebih. Setara mana banyak tu je lah. Jadi mana tak boleh kita kata, ya saya ni kurang sikit dari segi beriman kepada Allah, berbanding dengan kamu tu beriman sepenuhnya kepada malaikat. Saya tak beriman, tak percaya kepada muka nakir ke, contohlah kita kata. Padahal benda tu ada dalam hadis. Jadi dia nak kurangkan. Keimanan dia nak kurang dari sudut mana? Dari sudut mukman bihi, dari sudut perkara yang diimani. Yang tu tak boleh. Yalah semalam saya percaya bahawasanya Nabi Hud tu Rasul. Tapi hari ni rasa macam tak berapa percaya lah. Nabi Hud tu Rasul. Dia rasanya orang biasa je. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh berkurang. Tak boleh berlebih. Tak boleh juga berlebih. Hari ni rasa macam Saidina Umar tu Nabi jugalah. Bukannya sahabat. Tak boleh. Itu lebih. Itu lebih. Tak boleh juga. Maknanya beriman beriman dari sudut mukman bihi, dipandang, dinisbahkan kepada perkara yang diimani, yang tu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kena sama sahaja. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai sifat-sifat dia tu, yang tu tak boleh kurang dan juga tak boleh lebih. Kena beriman sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan juga oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis baginda. Baik. Boleh berlebih dan berkurang dari sudut mana? Dari sudut yakin dan juga dari sudut membenarkan. Pengakuan. Itu boleh. Lemah. Yakin tu kurang. Sebab apa? Sebab apa pergi ambil rasuah? Orang bagi rasuah tu ambil. Sebab apa? Bukan tak percaya. Di hari akhirat tu akan diazab. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, percaya. Cuma keyakinan tu kurang sikit. Kalau tak percaya, itu rosak akidah. Kalau kata, sebab apa ambil rasuah? Apa masalah? Allah Ta'ala balas besok di akhirat. Tahu mana? Mana tahu? Tak ada pun. Itu rosak akidah. Itu rosak akidah. Tapi kalau kata, sebab apa ambil rasuah? Kan Allah Ta'ala balas di hari akhirat besok. Kita terima benda tu. Tapi yang dia mari rasa iman tu, rasa lemah sikit dari segi kepercayaan tersebut. Keyakinan tu rendah, lemah pada ketika disua perkara tersebut. Disua duit itu. Disua jawatan dan sebagainya. Masa tu iman tu, keyakinan terhadap pembalasan di hari akhirat tu berkurangan. Bukan kepercayaan itu berkurangan. Kepercayaan tak boleh kurang. Cuma keyakinan tu jadi berkurang. Menyebabkan dia melakukan perbuatan maksiat tersebut. Baik. Jadi dari sudut tu ada lebih dan juga ada kurang. Orang yang beriman sama di dalam keimanan dan tauhid. Cuma berbeza pada amalan. Dari segi amalan berbeza. Sebab apa berbeza? Kerana ada lebih dan kurang dari segi yakin
kepada perkara-perkara tadi, seperti contoh tadilah, dari segi yakin dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari segi membenarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dia boleh berkurang dan juga boleh berlebih. Baik. Kemudian di dalam huraian ni, ikrar iaitu mengakui dengan lidah, tasdiq membenarkan dengan hati. Dua-dua tu mesti kena ada. Jadi pengakuan dengan lidah dan membenarkan dengan hati bahawasanya Allah Ta'ala Tuhan yang esa, tidak ada sekutu bagi dia, tidak melakukan syirik kepada Allah. Allah Ta'ala penuh dengan sifat-sifat sebagaimana yang telah kita bincangkan sebelum ini. Jadi pengakuan dan membenarkan, mengaku dengan lidah, membenarkan dengan hati terhadap apa sahaja yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak boleh mengaku sahaja, hati tidak membenarkan sahaja, mulut tak nak mengaku, tak boleh. Kalau mengaku sahaja tanpa membenarkan, itu bukan iman. Jadi ini membantah golongan puak-puak yang sesat yang mengatakan iman adalah ikrar sahaja, seperti golongan Karamiyah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan, di kalangan manusia ada yang kata kami beriman pada Allah dan hari kemudian, padahal sebenarnya mereka sedikit pun tidak beriman. Iaitu golongan munafik. Golongan munafik mereka hanya menuturkan keimanan dengan lidah sahaja, tetapi hati mereka sedikit pun tidak menerima apa yang dituturkan oleh mereka. Sebagaimana di dalam ayat yang seterusnya ni, Nabi Allah Subhanahu wa taala jelaskan orang munafik ini, dia mari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka kata, sesungguhnya kami bersaksi bahawasanya engkau adalah utusan Allah. Tu. Dia pergi jumpa dengan Nabi, dia kata engkau adalah utusan Allah. Allah Ta'ala tempelak mereka. Allah Ta'ala kata kepada mereka, Allah memang tahu bahawasanya engkau adalah utusannya. Allah tahu dah. Kalau orang munafik tak kata lagu tu pun, Allah Ta'ala memang dah tahu dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Dan Allah Ta'ala kata kepada golongan munafik, Allah bersaksi bahawasanya orang munafik itu adalah berdusta. Jadi maknanya puak-puak munafik yang mari pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Nabi bahawasanya engkau adalah utusan Allah. Allah Ta'ala kata munafik berdusta. Tak betul. Hati dia tidak membenarkan apa yang lidah dia katakan. Jadi di sini maknanya Allah Ta'ala tidak terima keimanan dengan semata-mata pertuturan, dengan semata-mata kata-kata. Kata-kata semata-mata tidak diterima imannya. Jadi maknanya keimanan mestilah datang dengan kata-kata, ucapan dan juga dibenarkan dengan hati. Kemudian semata-mata kenal di dalam hati tapi tak nak tuturkan, tak nak akui dengan lidah, itu pun tidak menjadikan seseorang itu beriman. Sebagaimana ahlul kitab, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat ni, orang yang diberikan kitab iaitu ahlul kitab, mereka kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Mereka betul-betul kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu tentang kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu semua tu. Sebagai rasul akhir zaman dan sebagainya. Rasul yang terakhir. Mereka tahu. Ada semua tu dalam kitab mereka. Tetapi mereka tidak mahu mengakui. Tidak mahu mengakui keimanan tersebut. Tidak mahu mengakui apa yang ada di dalam hati mereka. Maka mereka tidak dikira beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di sini menunjukkan bahawasanya kalau seseorang tu kata, kita memang tak nak mengucap tapi kita percaya, itu tak jadi. Tak jadi. Tu dia kena dua-dua. Dua-dua. Uturkan dengan lidah dan membenarkan dengan hati. Baik.
Jadi berkenaan dengan topik ini insya-Allah saya akan tambah lagi di dalam pertemuan kita yang akan datang dan juga huraian kepada topik asal yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah di dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar itu akan disambung selepas ini, iaitu berkenaan dengan masalah pertambahan, pengurangan iman dan seterusnya selepas daripada itu. Dan saya akan bawakan lagi dalil-dalil yang lain daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kewajipan ikrar, mengaku di dalam beriman kepada dan di dalam beriman sama ada kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga keimanan yang lain. Jadi yang itu insya-Allah saya akan sambung lagi di dalam pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, baik. Mungkin ada yang nak bertanya sebarang kemusykilan. Bolehlah dikemukakan kepada Ustaz. Dipersilakan. Ada tak? Rasanya semua dah jelas tak sediam tu? Ada keliru ke mana-mana? Dah faham tu, alhamdulillah. Mungkin dah faham penjelasan Ustaz. Muhammad Ridwan, ada nak bertanya kat tangan? Ada. Okey, baik. Silakan. Muhammad Ridwan. Tak jelas, tak dengar. Cik Muhammad Ridwan, kami tak dengar. Tak dengar. Ya, tak apa dengar. Tak jelas. Okey, macam mana kita nak terima qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala? Menerima hati dengan terbuka. Sesuatu perkara yang menimpa pada diri dan keluarga seperti kematian, kesusahan. Yang ni bab berkenaan dengan perbahasan berkenaan dengan qada dan qadar ni, pertama kita sudah bincangkan sebelum ni. Saya berbincangkan berkenaan dengan masalah qada kauni, iradah kauniyah, qada kauni dan juga iradah syar'iyah dan juga qada syar'i. Dan dia adalah satu perbincangan yang panjang berkenaan dengan persoalan ini. Dan sebenarnya berkenaan dengan bab qada itu kita dah lalu dah dalam kuliah sebelum ni. Mungkin kalau boleh dikongsikan kepada Puan Ridwan ni rakaman yang lepas, saya rasa boleh dikongsikan kepada beliau untuk nak memahami berkenaan dengan konsep takdir dan bagaimana cara untuk kita memahami dan menerima takdir daripada Allah Subhanahu wa taala di atas mana ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ataupun jika tuan ada kemusykilan yang khusus berkenaan dengan takdir, berkenaan dengan soalan keluarga, apa insya-Allah boleh kontak saya secara direct dan boleh kita berbincang. Kalau saya ada kesempatan insya-Allah kita berbincang secara maknanya personal lah, secara personal. Kalau ada persoalan ini secara personal ataupun dengan keluarga Tuan Ridwan ke, boleh insya-Allah. Boleh Tuan Tuan Ridwan kontak saya lepas pada ni lah. Ya. Boleh. Okey. Boleh tu Ustaz. Okey, Ustaz pun dah bagi nombor telefon tu sekali tu. Cik Muhammad Ridwan boleh salin kat situ. Okey, baik. Okey. Yang tu kalau kita nak bincang ni panjang sebab dia satu panjang lebar kan Ustaz kan? Sebab Ustaz pun dah jelaskan sebelum ni tentang qada dan qadar sebenarnya. Dan rakaman tu pun ada, saya dah upload dekat YouTube. Mungkin Cik Muhammad Ridwan boleh semak di situ, ataupun untuk lebih lanjut tu rasa lebih nak terperinci lagi, mungkin boleh hubungi Ustaz lah. Ustaz kan? InsyaAllah. Boleh insyaAllah. InsyaAllah. Dan alhamdulillah, jazakallahu khairan al-fadhil Ustaz Ahmad Nasim ya atas kesediaan mengupas persoalan dan perkongsian ilmu ini berkaitan dengan melihat Allah di akhirat yang bersandarkan beberapa dalil dari Al-Quran ya.
Dan bahawa nikmat melihat Allah SWT di syurga ini merupakan satu perkara yang telah disepakati berdasarkan dalil yang amat banyak daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan melihat Allah SWT jika sudah berlaku di dunia, maka susunan kemuliaan dan kelebihan di akhirat seperti syurga akan terus pudar berbanding dengan kelebihan melihat Allah SWT di akhirat. Dengan itu, melihat Allah SWT merupakan dambaan setiap insan yang benar-benar beriman dan cintakan kepadanya. Ternyata kelak akan menjadi kenyataan. Bukankah itu merupakan nikmat yang luar biasa? Dan semoga kita semua senantiasa dibimbing ke arah memahami akidah Islam yang sahih. Dan Ustaz, saya serahkan kembali pada Ustaz ya, untuk tutup dulu, tangguhkan dulu kuladuhan ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Silakan Ustaz. Mudah-mudahan perbincangan, perkongsian kita pada pagi ini mendatangkan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pesan ilmunya. InsyaAllah kita jumpa lagi Ustaz dalam kesempatan. Terima kasih.